Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang korang tahu, video ni ialah tentang harta sepencarian. Okey, ramai yang nak tahu kan? Ramai yang tak tahu apa itu harta sepencarian. Okey, kalau korang nak tahu, korang kena stay kat video ni sebab rakan-rakan saya akan membentangkan tentang harta sepencarian. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, ayo kita stay kat video ni dan tengok sampai habis, okey? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Mat Rahim daripada kos DPZW bernama Metrik DPZ 2020-24788. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang dua perkara, iaitu definisi harta sepencarian dan dalil untuk harta sepencarian. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut tentang definisi ini, maka saya akan kupaskan secara terperinci dari mana datangnya term ataupun perkataan harta sepencarian ini. Harta sepencarian ini pada awalnya telah wujud sejak adat Temenggung dan adat pepatih di Negeri Sembilan. Dan pada patut itu, harta sepencarian ini telah pun mula diperkenalkan pada ketika itu. Jadi seterusnya kita pergi kepada definisinya. Definisinya ialah harta sepencarian adalah harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya hasil daripada sumber atau usaha mereka bersama. Yang ini bermaksud apa-apa harta yang diusahakan ataupun yang diperoleh semasa mereka berkahwin. Sebagai contoh, sebelum suami dan isteri ini berkahwin, mereka tidak ada rumah. Tetapi setelah mereka berkahwin, mereka ada rumah dan kedua suami dan isteri ini mengeluarkan duit, mengeluarkan wang untuk membeli rumah tersebut, maka ianya dapat dikategorikan sebagai harta pencarian. Dan seterusnya, jika pasangan bercerai ataupun salah seorang pasangan meninggal dunia, maka kedua-dua pihak mendapat bahagian di dalam harta sepencarian tersebut. Okey. In fact-nya, harta sepencarian ini kita selalu dengar apabila berlakunya tiga benda. Sama ada perceraian, suami ataupun isteri meninggal, dan satu lagi ketika suami ingin berpoligami. Yang di mana ketiga-tiga situasi ini, ironinya ataupun seringkali dan selalunya pasti salah seorang daripada suami ataupun isteri akan meminta bahagian harta sepencarian di mahkamah. Jadi kenapa mereka meminta harta sepencarian ini? Kerana mereka ingin mengambil, seolah-olah mereka ingin mengambil hak yang mereka telah berikan sewaktu berkahwin dahulu. Mereka ingin ambil hak dan tidak mahu jikalau meninggal harta itu mereka tidak mahu difaraidkan. Kerana apa? Kerana jikalau difaraidkan, maka bahagian daripada share mereka itu, contoh rumah, ada sebuah rumah, dan apabila si suami itu meninggal, maka rumah itu difaraidkan kepada ahli-ahli waris. Dan si isteri ni dia tak nak difaraidkan, dia nak pegang hak tu seorang. Lalu dia perlu naik ke mahkamah dan meminta sijil untuk harta pencarian. Kerana apa? Kerana dia ingin berkongsi dengan ahli-ahli waris yang lain. Sebegitu juga dengan poligami ataupun bercerai. Sudah pasti salah seorang daripada mereka ingin mengambil semula hak yang telah mereka berikan. Mungkin ialah kalau kita pun, kita dah bagi, contoh kita bagi duit kepada isteri kita untuk beli, kita sama-sama membeli sebuah kereta, and end up kita terpaksa berkongsi share yang kita telah beli dalam kereta tu kepada orang lain. So manusia kan, mana boleh dia nak macam tu. Jadi itulah sedikit bagaimana harta sepencarian ini seringkali berlaku di Malaysia. Seterusnya pula, mengikut perspektif syarak, harta sepencarian ditafsirkan sebagai pemerolehan harta sebanyak tempoh perkahwinan, sama ada harta alih atau tak alih, dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi seperti yang saya cakapkan tadi, harta sepencarian ini seringkali berlaku apabila suami isteri itu berkahwin. Boleh juga berlaku jika suami isteri itu berkahwin, si isteri ni dia tidak bagi apa-apa pun. Macam misal kata, dia tidak memberi apa-apa usaha ataupun daripada segi tenaga, usaha dan wang untuk membeli sesuatu barang material. Contohnya untuk membeli kereta. Si suami berniaga, si isteri dia tak bekerja. Jadi di sini pun si isteri boleh meminta dengan syarat, boleh meminta share di dalam harta sepencarian jika berlaku dalam tiga situasi di atas tadi, dengan syarat si isteri itu tadi ada menemankan suaminya
menemakan suaminya untuk pergi bekerja ataupun pergi berniaga. Walau apa jenis pekerjaan sekalipun, dengan syarat si isteri tadi itu menemani si suami itu. Maka di sini jikalau dia ingin meminta sharenya di atas perceraian, maka dia boleh katakan kepada qadi atau hakim yang ia telah menyumbangkan tenaganya kepada si suami. Dan seterusnya kita pergi pula kepada dalil tentang harta seperceraian, yang di mana terdapat banyak dalil dan saya akan bacakan beberapa jenis. Yang pertama saya ambil daripada ayat Quran, daripada surah An-Nur ayat 32 yang menyatakan orang-orang lelaki beroleh bahagian daripada usahanya dan orang-orang perempuan beroleh bahagian dari usahanya juga. Dan ayat di atas ini dapat kita tafsirkan bahawa poin ataupun share harta seperceraian itu tadi jikalau berlaku 3 perkara di atas, iaitu meninggal, bercerai dan juga berpoligami. Maka Islam tidak melarang si suami atau si isteri itu untuk mengambil share di dalam harta seperceraian mereka. Dan antara salah satu faktor yang lain untuk dipertimbangkan ialah kita kena lihat di dalam contoh pembelian rumah itu tadi, kita lihat siapakah yang taruh duit ataupun taruh wang yang paling banyak. Sebagai contoh, si isteri hanya taruh 1/3 bahagian daripada rumah, manakala si suami menaruh 2/3 bahagian daripada rumah. Maka share itu akan diagihkan mengikut di mana sumber ataupun wang yang mereka keluarkan seperti itu, supaya tidak berlaku ketidakadilan di dalam pembahagian harta seperceraian. Yang seterusnya saya ambil daripada surah An-Nisa juga ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan ataupun ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta, benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran, kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan yang seterusnya saya akan mengambil pandangan daripada salah seorang tokoh di dalam 4 mazhab, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam sebuah kitabnya, iaitu ayat di halaman 238, yang bermaksud apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda atau perkakas rumah, yakni dinisbahkan kepada harta benda yang diperoleh sebagai harta seperceraian, maka apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata yang di mana kedua-dua mereka mendiami rumah berkenaan kerana mereka telah berpisah, yakni bercerai, atau sekalipun tidak terpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia, atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, yang mana dalam keadaan kedua suami isteri itu meninggal dunia atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia. Ya, jadi yang di mana Imam Syafi'i mengatakan tadi dalam kitab dia itu tadi ialah di mana situasi yang berlakunya perkara ataupun harta seperceraian itu dibangkitkan. Itu seperti kata Imam Syafi'i itu tadi. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salamti Muhammad Salam daripada kelas divisi W5A bernama Mature divisi 20025313. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pendapat ulama mengenai harta seperceraian. Sebagaimana yang kita tahu, harta seperceraian adalah harta yang berbentuk penghargaan ataupun hadiah kepada bekas isteri semasa tempoh perkahwinannya dalam membantu sesuaminya menguruskan hal rumah tangga. Ianya boleh dituntut oleh bekas isteri ketika si suaminya meninggal dunia, berlaku penceraian ataupun si suaminya berpoligami. Hal ini telah disokong oleh beberapa pendapat ulama. Misalnya Abdul Karim Az-Zaidan. Abdul Karim Az-Zaidan yang merupakan seorang ulama telah mentarifkan dalam kitabnya iaitu Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang di mana kitabnya dikarang oleh Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad, pustaka Haji Abdul Majid, iaitu di dalam kaedah fiqh atau lebih dikenali Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dengan kaedah Al-Adab Muhakkamah. Ianya juga dikenali sebagai urf menurut jumhur fuqaha, yang bermaksud satu adat kebiasaan manusia dan mematuhi dalam urusan kehidupan harian sehingga sebati dengan mereka dan menjadi satu perkara yang lumrah. Contohnya macam
perkara kehidupan harian, misalnya macam makan, minum, menguruskan anak-anak dan sebagainya. Selain itu, Al-Imam Al-Syafi'i juga telah berkata di dalam kitabnya Al-Ia bermaksud apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan kerana mereka berpisah atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia atau salah seorang sahaja yang meninggal dunia, yang mana dalam keadaan suami isteri itu meninggal dunia atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu daripada kedua pihak itu, maka kedudukan cara penyelesaian semua adalah serupa dengan harta sempercarian. Berdasarkan daripada pendapat ulama ini, dapat kita simpulkan bahawa apabila seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu suami isteri, duduk dalam satu rumah, mereka berlaku perselisihan faham, lalu mereka bercerai ataupun tidak bercerai, atau salah seorang meninggal dunia ataupun kedua-dua mereka meninggal dunia, lalu berlaku perebutan harta di antara waris daripada salah seorang pihak ataupun kedua-dua pihak, maka semuanya adalah serupa dengan penyelesaian harta sempercarian, yang di mana harta sempercarian adalah hadiah ataupun penghargaan kepada bekas isteri ataupun bekas isteri sepanjang membantu suaminya di dalam tempoh perkahwinan. Seterusnya, pendapat daripada Ibn Qayyim yang menyebut di dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syariah di halaman 30, yang bermaksud yang demikian sebilangan besar ahli perundangan jumhur fuqaha mengatakan kes dakwaan dua orang suami isteri berhubung dengan perabot rumah dan kes dua orang tukang rumah berhubung dengan sebuah kedai, bahawa pendapat yang menyatakan percakapan orang yang ada menunjukkan satu petunjuk di atas kebenarannya itulah yang diterima, dan yang tepat dalam persoalan seperti ini tidak boleh dianggap semata-mata kerana memegang dengan tangan atau menguasai atas sesuatu harta dengan mendapat nama dalam geran tanah dan sebagainya akan menjadikan haknya seorang saja, malah adanya sama seperti ketiadaannya. Dan jika ini boleh diterima, niscaya kita akan terima juga pengakuan seorang yang merampas serban daripada seorang yang sedang mengikutinya di belakangnya dalam keadaan kepalanya terdedah tanpa kain serban. Oleh itu kami memusuhkan bahawa ini adalah tangan yang zalim lagi perampas, maka tidak boleh diterima atas pengakuannya. Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim, dapat kita simpulkan bahawa daripada pendapat ini, dia mengatakan bahawa berlakunya ketidakadilan atas sesuatu belah pihak, di mana sebelah pihak ni dia menguasai atas satu pihak. Lalu dapat kita simpulkan pihak yang salah ni kita tidak boleh menerima pendapat dia ataupun menerima penjelasannya, kerana sudah jelas dia ni adalah seorang yang zalim kerana merampas hak orang lain. Akhir sekali, pendapat daripada Al-Bajuri pula menjelaskan di dalam kitabnya, iaitu Hasyiah Al-Bajuri juzuk 2 halaman 347 dan 348, bahawa maksudnya jikalau keduanya mendakwa sesuatu sama ada pada pemilik salah seorang daripadanya, maka kata pemutusnya ialah pemilik itu sendiri dengan sumpah, tetapi jikalau ketika itu dalam milik kedua-duanya, maka keduanya hendaklah bersumpah. Kemudian barang-barang itu termasuk hamparan yang diduduki dan unta yang ditunggang dan juga rumah yang didiami. Daripada pendapat Al-Bajuri ini pula menyatakan kita dapat simpulkan bahawa jika seseorang tu mengatakan harta itu adalah seseorang tu punya, maka seseorang itu perlulah bersumpah bahawa harta itu adalah dia yang punya.
Jikalau barang itu keduanya bersumpah, mereka berdua yang punya, maka kedua-duanya perlulah bersumpah terhadap barang tersebut. Okey, sekian itu saja daripada saya. Maaf ada sesalah info. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Aina Syahidah binti Kasbadin. Saya dari kos DPZ-W5A dan nombor metrik saya ialah DPZ 2020255052. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kehendak undang-undang berkaitan dengan harta sepencarian. Okey, dalam menentukan apa-apa aset ataupun harta sebagai harta sepencarian, kita hendaklah memahami kehendak undang-undang bahawa maksud harta sepencarian itu boleh wujud dalam 3 keadaan. Okey, yang pertama, harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak dengan usaha bersama mereka. Ini dimaksudkan sebagai usaha itu datang daripada si suami dan si isteri. Dua-dua mencari harta sepencarian. Okey, yang kedua ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu. Maksudnya dekat situ ialah usaha tunggal itu, usaha tinggal tu datang daripada suami ataupun si isteri. Maka dengan itu ini juga dikenali sebagai harta sepencarian juga. Okey, yang terakhir ialah harta yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu berkuat kuasa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak pada pihak yang satu tu atau dengan usaha bersama suami isteri. Maksudnya dekat sini si suami ataupun si isteri mempunyai satu harta dan semasa dia berkahwin dalam tempoh perkahwinan tu harta tu lagi dibesarkan, maka dengan itu sebahagian besar daripada harta tu telah dibesarkan semasa tempoh perkahwinan, maka dengan itu harta tu adalah harta sepencarian. Sebagai contohnya lah perniagaan lah. Kalau perniagaan tu dibesarkan dalam tempoh perkahwinan tu lagi besar dia punya perniagaan, maka dengan itu adalah harta sepencarian. Okey. Untuk memudahkan lagi, kita akan terangkan dalam kes dari wilayah persekutuan. Okey. Kadi besar telah berkata, konsep harta sepencarian ialah harta yang diperolehi di semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta tersebut. Maksudnya dekat sini si suami ataupun si isteri dua-dua menyumbang tenaga ataupun wang ringgit semasa dalam tempoh perkahwinan. Itu adalah harta sepencarian. Okey. Untuk lebih fahamkan lagi, okey. Keadaannya ada dua. Okey. Pertama ialah jika si suami yang menceraikan tanpa ada sebarang kesilapan di pihak isteri, dan yang kedua jika si isteri yang memohon cerai. Okey. Untuk yang pertama, jika si suami yang meminta untuk ceraikan isterinya tapi tak ada apa-apa kesilapan pada isteri, okey, si suami mestilah memberikan nafkah selama 3 bulan pada semua harta dan semua harta perlu dibahagikan. Okey, maksudnya kat sini suami nak ceraikan isteri, tapi suami mesti kena bayar dulu 3 bulan nafkah selama 3 bulan dan semua harta perlu dibahagikan. Harta yang merupakan senjata ataupun alat perang diserahkan pada suami. Okey, maksudnya senjata ataupun alat perang tu fahamlah, macam senapang ataupun apa-apa saja kita serahkan kepada suami. Okey. Suami juga akan menanggung apa-apa hutang ataupun cukai. Contohnya kalau kita ada semasa tempoh perkahwinan dulu kita ada hutang, kita ada cukai kena bayar. So, si suami kena bayar cukai dan hutang tersebut. Okey, sementara semua perkakasan rumah dan tembaga akan diserahkan kepada isteri. Isteri juga akan mendapat rumah perkahwinan yang mereka diami serta tanah. Isteri pula, isteri akan dapat harta perkakasan rumah serta tembaga. Okey, zaman dulu mesti ada tembaga kan. So
tembaga ataupun perkakasan rumah lah dalam rumah ni, serta isteri juga akan dapat rumah yang mereka diami serta tanah yang mereka beli. Maka dengan itu rumah dan tanah menjadi milik isteri. Okey, ini berlainan konsep dengan jika si isteri yang memohon cerai. Okey, isteri hanya memperoleh pencarian jika ia dapat membuktikan kesnya fasaq yang dia minta tu dan selepas penceraian. Okey, isteri perlu mengembalikan semua harta boleh alih kepada suaminya. Maksudnya kat sini, kalau si isteri yang memohon cerai, isteri perlu ada bukti yang kukuh kenapa dia perlu minta cerai daripada suami, ataupun kita panggil sebagai fasaq. Dan selepas daripada penceraian itu, isteri perlu mengembalikan harta boleh alih kepada suaminya. Maksudnya kita kena bagilah harta boleh alih kita kepada suami. Macam tu. Ini bermakna mengikut adat Temenggung, isteri tidak boleh memohon cerai, dan jika ia berbuat demikian, dia kehilangan harta boleh alih daripada suaminya. Makanya kalau adat Temenggung dulu, kita tak boleh nak minta cerai daripada suami. Kalau kita minta cerai, kita tak akan dapat harta boleh alih daripada suami. Okey, yang kedua Undang-undang adat Temenggung ini berbeza daripada satu negeri ke negeri yang lain. Contohnya, di Perak, apabila penceraian berlaku, seorang isteri yang telah menyumbangkan usahanya mengerjakan tanah milik pasangan tersebut adalah berhak ke atas separuh daripada tanah yang diperoleh ketika perkahwinan. Contoh dekat Perak, apabila penceraian berlaku, isteri yang telah menyumbangkan usahanya mengerjakan tanah milik pasangan tersebut adalah berhak ke atas separuh daripada tanah yang diperoleh ketika perkahwinan. Maksudnya, jika suami tu ada tanah, isteri pula mengerjakan tanah tersebut juga, maka dengan itu separuh daripada tanah tu adalah milik si isteri ketika perkahwinan. Okey. Sedangkan jika tidak memberikan apa-apa sumbangan, dia tetap akan mendapatkan 1/3 daripada harta sepencarian. 1/3 walaupun si isteri hanyalah duduk dekat rumah, di rumah sepenuh masa, dia tetap akan mendapatkan 1/3 daripada harta sepencarian. Okey. Prinsip yang sama juga terpakai seandainya mana-mana pasangan meninggal dunia. Harta yang selebihnya akan diberikan kepada anak-anak atau ahli keluarga yang lain mengikut hukum faraid. Okey, faham kat situ? Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Adam Hussein Nizam dari kelas DBZW 5A. Nombor matrik DBZ 2002424622. Korang dah tahu apa maksud harta sepencarian, dalil dan tujuan. Okey, saya akan menerangkan pula hukum harta sepencarian. Seperti yang korang lihat di slide, Islam menerima pemakaian apa-apa adat selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Seawal 1919, jelas bahawa tuntutan harta sepencarian sudah berlaku. Ia bukan perkara baharu di Malaysia. Hukum adat ini dikanunkan sebagai sebahagian daripada undang-undang Islam yang ada di Malaysia. Adat Pepati juga turut memperuntukkan mengenai harta sepencarian. Namun begitu, ia menggunakan prinsip yang agak berbeza. Menurut adat ini, harta sepencarian perlu dibahagikan mengikut prinsip berikut, iaitu carian bahagi, dapatan tinggal, pembawa kembali, suku belah, suarang beraj. Apa maksudnya? Ia bermaksud harta yang diperoleh ketika berkahwin perlu dibahagi di antara pasangan seandainya mereka bercerai, iaitu suami isteri lah. Jika mereka tidak ada anak dan suami mati, maka harta itu akan menjadi milik isteri. Prinsip yang sama juga terpakai jika isteri mati. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka pembahagian yang akan dilakukan ke atas harta tersebut perlulah dibincangkan terlebih dahulu dengan semua beneficiari. Di dalam adat ini juga, harta sepencarian tidak termasuk apa-apa harta yang diperoleh suami sebelum perkahwinan dan dibawa masuk ke dalam perkahwinan. Harta tersebut akan dipulangkan kepadanya semula jika bercerai dan jika mati kembali kepada sukunya.
Okey, prinsip yang sama juga diaplikasikan kepada isteri. Pembahagiannya akan dilakukan setelah semua hutang dilangsaikan. Jumlahnya adalah sama rata di antara suami dan isteri walaupun mereka mempunyai anak ataupun isteri itu diceraikan kerana berzina. Okey. Pengecualian kepada prinsip pembahagian ini adalah jika penceraian itu adalah cerai taklid. Dalam hal ini, maka si isteri akan mendapat keseluruhan harta seperceraian. Okey, persoalannya, adakah harta seperceraian itu diiktiraf oleh hukum syarak? Okey, meskipun harta seperceraian tidak dijelaskan oleh apa-apa dalil nas, namun ulama masih lagi memperokinya berdasarkan konsep uruf adat dan maslahah setempat. Ini mengambil kira soal keadilan kedua-dua pihak selaras firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 32 yang menyatakan orang-orang lelaki beroleh bahagian daripada usahanya dan orang-orang perempuan beroleh bahagian daripada usahanya juga. Maknanya kat sini sama rata. Kita usaha dapatlah hasilnya. Okey, oleh itu apabila suatu huruf itu diperokui baik dan sesuatu oleh undang-undang dikedudukannya, ia akan menjadi peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, peraturan tu perlu dipatuhi, okey. Malah ia selaras dengan keadaan fiqh. Antaranya ialah adat yang diakui sebagai hukum dan juga uruf itu diiktiraf oleh syarak. Oleh itu kini harta seperceraian telah pun dianggap sebahagian daripada undang-undang Islam. Malah mahkamah syariah telah pun diberi bidang kuasa khusus dan eksklusif bagi membicarakannya. Ia juga telah diperuntukkan dalam semua enactment pentadbiran warga Islam di setiap negeri dan juga dalam arahan amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia iaitu JKSM. Misalnya di bawah Seksyen 2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, harta seperceraian ditafsirkan sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Ingat suami isteri. Berdasarkan takrif yang diperuntukkan, difahamkan bahawa harta seperceraian termasuklah dalam dua harta iaitu harta alih dan ataupun tidak alih yang diperoleh suami dan isteri melalui usaha mereka bersama dan bukannya daripada satu pihak sahaja. Semasa perkahwinan, harta yang dikumpul selepas penceraian atau kematian tidaklah boleh dianggap sebagai harta seperceraian. Okey, sekian saja daripada saya. Saya akan pass kepada kawan saya untuk pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazri Shah bin Syahuluddin, DPZ 2020250773. Saya akan membentangkan bahagian kajian kes bagi kumpulan kami yang bertajuk Isteri Berhak Tuntut Harta Seperceraian Selepas Kematian Suami, yang ditulis yang dikarang oleh Muhammad Ali Roshidi bin Ahmad yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tarikh terbitan artikelnya 19 hari bulan 7 2021 pada 6.23 pagi. Nak diikut, ini merupakan sumber sekunder lah, sumber yang kedua. Sumber primernya dikeluarkan, diterbitkan oleh Berita Harian. Tapi yang ni lebih jelas lah, lagi detail. So saya ambil daripada sumber yang kedua ni. Dia karang balik, dia olah balik. Tapi jangan risau, dia punya konten dia sama je. Bahagian 61 yang merupakan fakta kes. Seperti yang kita tahu, isu harta pusaka ni semakin diperkatakan, lebih lagi dalam musim COVID-19 ni, sebab ramai berlaku, bukan nak kata apalah, banyak berlaku kematian dan sebagainya, mesti ada isu mengenai tentang harta sepencarian ni kan. Okey, terutamanya ketika pembagian harta kepada ahli waris yang menimbulkan pelbagai pertikaian ketika dilaksanakan, pembagian ingin dilaksanakan. Dan yang paling utamanya ialah timbul isu hak milik harta si suami atau si isteri yang dikongsikan bersama atau kita sebut sebagai harta sepencarian. Okey. Kebanyakan masyarakat kita tidak mengetahui mengenai tentang hak yang mereka ada terhadap harta sepencarian ni. Maksudnya, kalau salah seorang daripada mereka mati, seperti si suami meninggal, dia tak tahu apa hak dia
ke atas harta si isteri, dan apabila si isteri mati dia tak tahu apa haknya ke atas harta si suami. Dan diorang boleh tuntut di bawah harta sempencarian, harta sama rata, harta yang sama lah, bukan harta sama rata, harta yang sama. Definisi yang boleh dilakukan bagi harta sempencarian ni ialah sebarang harta yang diperolehi bersama oleh pasangan suami isteri selepas atau semasa perkahwinan tu, dan dia akan berkuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Tapi dia hanya berkuasa bersama dalam tempoh perkahwinan tersebut lah. Dan harta sempencarian ini merupakan hak eksklusif yang berhak dituntut oleh isteri apabila berlaku penceraian ataupun ketika suami hendak berpoligami. Ini kerap lah. Biasa suami kalau ingin berpoligami, biasanya isteri yang tua atau isteri yang nombor satu akan tuntut harta suami untuk sepencarian, sebagai harta sempencarian. Dan isu ni semakin popular lah, semakin tular. Dan terdapat jenis harta sempencarian, iaitu semua harta yang dimiliki oleh suami semasa hayatnya boleh dituntut oleh isteri sebagai harta sempencarian selepas kematian suaminya lah, ataupun sebaliknya, isteri kematian suami kematian isterinya. Tapi biasanya memang ada hak lah, jarang suami minta, kes ni jarang, biasa isteri lah tuntut. Iaitu sama ada harta alih, harta tak alih seperti rumah, bangunan, tanah dan sebagainya lah. Dan yang kedua ialah perkakasan rumah serta wang dalam akaun simpanan. Dan Mahkamah Syariah dan Jawatankuasa Fatwa Negeri menetapkan harta pusaka tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai harta sempencarian. Memang tak boleh. Tetapi boleh mewarisinya melalui kaedah faraid. Maksudnya selepas dah settle semua, selepas kematian suami, isteri tak boleh tuntut lagi sebagai harta sempencarian. Ini yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah dan Jawatankuasa Fatwa Negeri lah. Dia hanya boleh dituntut melalui kaedah faraid, pembagian faraid. Iaitu antaranya ialah simpanan dalam kumpulan. Dia bukan semualah. Ini antaranya ialah simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau wang pampasan takaful saham syarikat serta faedahnya, manakala wang pencen dan wang gratuiti. Gratuiti ni maksudnya faedah persaraan. Wang yang diberikan ke atas faedah orang yang bersara itulah, tidak dianggap sebagai harta pusaka. Okey? Wang pencen, wang gratuiti tidak dianggap sebagai harta pusaka. Dan ia boleh menjadi hak mutlak si isteri. Okey, untuk tuntutan harta sepencarian ni lah. Okey, kita masuk kepada sistem perundangan kes atau perkaitan perundangan dalam kes tersebut lah. Peruntukan undang-undang iaitu peruntukan secara khusus lah mengenai tuntutan harta sepencarian oleh isteri selepas kematian suami. Dan dia tidak termaktub secara jelas dalam mana-mana undang-undang keluarga Islam di Malaysia lah. Dia tidak termasuk. Akan tetapi dia terkandung dalam arahan amalan nombor 5 tahun 2003 di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, yang menyatakan bahawa masa membuat tuntutan harta sepencarian dibolehkan sama ada semasa tuntutan penceraian ataupun selepas penceraian ataupun selepas kematian mana-mana pihak lah, sama ada si isteri atau si suami. Mahkamah dalam hal ini boleh menerima mana-mana tuntutan. Dia boleh harta sepencarian yang dibuat selepas kematian mana-mana pihak dalam tuntutan tersebut, dan rujukan haruslah, hendaklah dibuat kepada mana-mana kes yang telah diputuskan oleh mahkamah yang lebih tinggi. Jadi ada prosedur dia lah. Ini menunjukkan bahawa isteri hanya dibenarkan untuk menuntut harta sepencarian selepas kematian suaminya. Maknanya isteri tidak mempunyai hak secara langsunglah, secara terus ke atas harta sepencarian. Sebaliknya, hendaklah mengemukakan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah. Maksud dia kena kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa harta itu jelas boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Oleh itu, mahkamah yang akan menentukan kadar bahagian yang boleh dimiliki oleh isteri berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh pihak mahkamah. Mahkamah yang boleh putuskan. Mengikut ni lah, pada pertimbangan lah, pada keadaan. Dan biasanya faktor utama yang dipertimbangkan oleh pihak mahkamah ialah tempoh perkahwinan
dan purata takat. Maksudnya sumbangan yang diberikan kepada oleh pihak isteri kepada pihak suami lah. Maksudnya pihak penuntut kepada yang menuntut. Pihak yang penuntut kepada yang menuntut. Macam itulah lebih kurang. Saya minta maaf lah, selit sikit lah. Ada kesilapan sikit cakap tadi. Iaitu sumbangan baik lah. Sumbangan baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung ni biasanya daripada bentuk barangan lah. Biasa dia ada, contoh ada rumah kan, pasangan suami isteri ni membeli rumah separuh-separuh, 50-50. Okey, faham kan? Tu boleh, ni lah dia masuk memberikan sumbangan secara langsung, secara nampak, secara jelas. Dan yang tidak langsung pula biasanya dalam bentuk perkhidmatan, biasa dalam family. Ada family kan, biasa anak atau rumah dia jaga, dia duduk rumah jaga anak dia jaga makan suami dia, jaga pakaian, uruskan rumah lah. Itu biasa dalam bentuk perkhidmatan. Itu juga pihak mahkamah akan mempertimbangkan. Okey, kita masuk kepada isu kes. Lah. Tadi harapnya faham lah. Ini kita masuk pada isu kes. Kes-kes tuntutan harta sempencarian ini biasanya dibuat oleh pihak isteri. Kan saya dah cakap tadi. Biasanya dibuat oleh pihak isteri. Dan kebanyakan berlaku pertikaian semasa pembagian harta sempencarian. Pertikaian dalam pembagian harta sempencarian. Apabila harta itu diperolehi semata-mata oleh usaha pihak suami saja. Dia tidak berlaku adil lah. Nampak tidak berlaku adil di pandangan si penuntut lah, pihak isteri. Dan juga berlaku pertikaian apabila si suami menyatakan bahawa sumbangan tidak langsung pihak isteri juga tidak masuk akal. Maksud dipertikaikan oleh pihak suami lah. Walaupun begitu berlaku pertikaian, isteri juga perlu tampil untuk menuntut hak mereka. Sebab mereka ada hak, kan? Dan mahkamah still tetap akan mengambil pertimbangan dalam mengira takat sumbangan yang telah diberikan pihak isteri, sama ada langsung atau tidak langsung. Ini berikut merupakan antara contoh kes yang pernah berlaku lah. Ini kes-kes lama lah, kita boleh lihat lah pada contoh ni tau. Dalam kes Botok binti Taha lawan Jaafar Muhammad pada tahun 1984. Ada kes lain lagi. Kes Bunga binti Ibrahim lawan dengan Ila alias Zila binti Abdullah dan lain-lain pada tahun 1999. Dalam Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, dalam kes Habsyah binti Sa'ad lawan Suyanata Bahrum dan Sari Samad pada tahun 2004. Ini semua apa yang berlaku lah, kan? Okey, baiklah, kita sambung lah. Yang terakhir sekali ialah kes Hajar Saudah lawan Hanafi Haji Daud dan lain-lain pada tahun 1990. Sini kita dapat lihat bahawa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, anda boleh rujuklah kepada apa yang saya kata ni. Boleh tengok dalam Google search dan sebagainya, kes-kes sebegini. Alright. Biasanya mahkamah dia akan ikut pada negeri lah. Dia bukan pada ni. Kebiasaannya mengikut pada negeri, perundangan negeri. Itu biasanya. Mahkamah syariah kan, biasanya. Bahagian pembagian harta sebagainya biasa pihak mahkamah syariah yang akan tentukan. Dan untuk penentuan biasa mahkamah sivil lah, mahkamah yang lebih tinggi. Dan yang terakhir sekali, solusi kes. Solusi bagi kes tersebut lah. Dan terdapat kaedah yang boleh dilakukan bagi mengelakkan hal ini berulang, iaitu mestilah melihat pada kadar pembahagian yang diperolehi isteri. Hendaklah berdasarkan pada tahap. Dia ada tahap dia. Sumbangan yang diberikan untuk memperolehi harta yang dituntut, dia ada tahap dia. Isteri dia tak boleh ambil sekali dia, tak boleh. Dia mesti ada tahap dia. Mahkamah biasa akan melihat pada sumbangan isteri dan membuat pertimbangan berapa yang patut diberi kepada pihak si isteri. Saya kata isteri sebab biasanya isteri yang akan menuntut lah. Pada kes-kes yang kita tahu, biasa isteri akan menuntut. Jarang suami lah, jarang. Memang jarang berlaku. Kalau berlaku tu memang dahsyat lah bagi saya. Berdasarkan, biasanya mahkamah akan tengok berdasarkan kes yang diputuskan. Kadang-kadang pihak isteri akan dapat 1/3, 1/2 dan kadang-kadang tidak mendapat apa-apa bahagian. Tengok pada keadaan. Dan biasanya pihak mahkamah seperti yang saya kata tadi, dia akan mengambil kira pelbagai sumbangan. Maksud dia akan melihat pelbagai sumbangan yang dibuat oleh isteri. Dan mestilah dalam konteks
pertimbangan. Okey. Dan kita dapat lihat bahawa kes mahkamah yang terdahulu yang pernah terjadilah sebelum ni menunjukkan bahawa keputusannya sangat berbeza. Dan bergantung pada kekuatan bukti yang dikemukakan. Itulah, bukti ni sangat penting. Dalam mana-mana yang anda lihat pun memang bukti ni sangat penting. Okey, bukti yang dikemukakan oleh pihak si penuntut lah, dah confirm lah pihak si penuntut. Dan untuk ni lah, apabila kematian suami, isteri mempunyai hak untuk menuntut harta sepencarian ke atas semua harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan dan mula berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Itu dah semestinya lah. Dan tuntutan ini, ingat tuntutan ini hendaklah dibuat selepas ditunaikan semua tuntutan perbelanjaan, pengurusan jenazah si mati dan penyelesaian hutang si mati. Dah selesai hutang, dah uruskan jenazah pelbagai semua, dana dia keluarkan, barulah kita boleh tuntut harta sepencarian ni. Dan ia sewajarnya, ia mestilah dilakukan sebelum pembahagian harta pusaka dilaksanakan, iaitu faraid. Okey. Dan harapan saya agar tiada lagi timbul isu sebeginilah, sebab ia memang kerap berlaku. Lebih lagi mengenai harta ni, biasanya mereka akan cuba, seseorang individu, biasanya masyarakat kita dah faham, manusia kan, akan mendapatkan semaksimum yang mungkin hak mereka terhadap harta berikut. Dan mereka akan cubakan sedaya upaya untuk mendapatkan hak mereka ke atas harta tersebut. Dan walaupun tiada bahagian, tapi mereka tetap akan cuba menuntutnya walaupun jumlahnya tidak banyak. Okey, maaf sebab saya mengambil lebihan masa untuk pembentang yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk poin yang seterusnya, untuk bahagian seterusnya, saya serahkan kepada pembentang lain. Minta maaf saya ucapkan. Terima kasih. Hai, kembali lagi dengan saya. So, kita dah sampai di akhir pembentangan ini. Saya akan memberitahu tentang kesimpulan dari harta sepencarian ini. Okey, secara keseluruhannya telah menjelaskan secara terperinci tentang maksud harta sepencarian, di mana maksud harta sepencarian adalah harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya hasil daripada sumber-sumber atau usaha mereka bersama. Selain itu, meskipun harta sepencarian tidak dijelaskan oleh apa-apa dalil nas, namun ulama masih lagi memperokiinya berdasarkan konsep uruf adat dan maslahah setempat. Harta sepencarian bukan lagi soal adat semata-mata, bahkan telah dikanunkan dalam pandangan dan mengikut prinsip-prinsip hukum syarak, yang di mana konsep harta sepencarian ini datang dari adat temenggung maupun adat pepatih. Adat pepatih juga turut memperuntukkan mengenai harta sepencarian. Namun begitu, ia menggunakan prinsip yang agak berbeza. Seperti yang kita tahu, isu harta pusaka ini semakin hangat dalam kalangan masyarakat terutamanya ketika pembahagian harta kepada ahli waris, yang boleh menimbulkan pelbagai pertikaian ketika pembahagian ingin dilaksanakan. Antara isunya ialah milik harta suami atau isteri dikongsikan bersama atau disebut harta sepencarian, yang kebanyakan pasangan suami isteri tidak mengetahui mengenai hak yang mereka ada sebelum mengagihkan harta peninggalan si mati. Kebanyakan kes-kes tuntutan harta sepencarian ini dibuat oleh pihak isteri dan berlaku pertikaian dalam pembahagian harta sepencarian apabila harta itu diperoleh semata-mata oleh usaha pihak suami. Malah, sumbangan tidak langsung pihak isteri juga sering dipertikaikan oleh pihak suami. Walaupun berlaku pertikaian, isteri perlu tampil untuk menuntut hak mereka. Mahkamah tetap akan mengambil pertimbangan dalam mengira takat sumbangan yang telah diberikan pihak isteri, sama ada sumbangan langsung atau tidak langsung. Sekian saja daripada kami semua. Assalamualaikum. Terima kasih.